Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat hari Ahad. Okey, untuk minggu ini bersama dengan saya bagi kursus apresiasi estetika CWT 3172 minggu yang ke-10 dengan tajuk estetika dan kepengarangan, iaitu estetika kepengarangan karya agung Melayu. Jadi topik pada pagi ini kita fokus kepada topik yang terdapat di dalam bidang kesusasteraan ataupun di dalam bidang pengajian warisan dah, di mana elemen-elemen estetika akan kita lihat, akan kita kesan di dalam kaedah-kaedah kepengarangan, di dalam penghasilan karya-karya agung Melayu. Jadi fokus yang akan diberikan adalah terhadap karya agung ataupun karya-karya hebat daripada alam Melayu sendiri yang juga dikenali sebagai magnum opus ataupun karya-karya yang mempunyai nilai yang tinggi dalam kalangan masyarakat Melayu tentang uh, kepengarangan dan juga penulisan dalam bidang kesusasteraan di dalam alam Melayu lah. Jadi topik pada hari ini kita akan specifically menyentuh mengenai elemen-elemen estetika dalam kepengarangan, okay, yang berfokus kepada karya agung Melayu. Jadi kelas ini, untuk makluman semua, kelas ini saya terpaksa buat dalam bentuk rekod dahulu sebab pada hari ini saya terlibat dengan program yang tak dapat dielakkan. Jadi saya rekod siap-siap awal-awal supaya awak boleh dengar kaedah ataupun kuliah yang saya sampaikan melalui teknik rekod inilah. Jadi diharapkan anda semua boleh mendengar dan juga memahami apa yang saya cuba sampaikan kepada anda pada kali ini. Okey. So, bila kita menyentuh mengenai estetika dalam kepengarangan dalam penulisan karya sastra, dalam penulisan karya, melibatkan beberapa perkara yang utama. Yang pertama adalah berkaitan dengan struktur dan olahan karya yang memberi kesan kepada pelbagai aspek. Okay? Di mana apabila adanya struktur dalam pengkaryaan, dalam penghasilan karya, serta olahan-olahan yang digunakan oleh pengarang dalam menghasilkan karya, dia akan memberikan kesan kepada aspek seperti pengalaman. Pengalaman ini merujuk kepada pengalaman pembaca lah. Bila kita membaca sesebuah karya, sesebuah novel, for example, ataupun karya-karya agung, kita baca hikayat, kita baca cerita sejarah dan sebagainya, di situ akan ada pengalaman. Dia akan memberikan kita pengalaman, pengetahuan tentang apa yang pernah berlaku dalam suatu ketika dahulu ataupun di dalam karya yang kita tengah hadapi. Okey, yang itu yang pertama lah. Di mana yang kedua, ia juga turut memberi kesan kepada perasaan. Okey, perasaan ini merujuk kepada pelbagai bentuk perasaan lah. Perasaan gembira, perasaan sedih, perasaan marah, perasaan geram, perasaan hasad, dengki dan sebagainya. So, itu adalah perasaan-perasaan yang akan dibentuk oleh seseorang yang telah memahami dari segi struktur dan juga olahan sesebuah karya. Okay? Yang ketiga adalah dari segi pembentukan pemikiran. Okay? Karya sastra, karya-karya dihasilkan dalam bidang pengajian warisan ini juga, dia akan memberikan satu kesan kepada pembentukan pemikiran seseorang individu. Okay? Di mana apabila kita berhadapan dengan sesebuah karya, apabila kita membaca sesebuah buku lah, for example, yang lebih mudah kita nak faham, bila kita baca sesebuah buku, dia akan membentuk pemikiran kita. Okay? Dia akan menjadikan kita lebih berpengetahuan, dia akan membuka minda kita dan kita akan memahami sesuatu perkara apabila kita telah membaca karya tersebut. Jadi itu adalah kesan daripada struktur dan juga olahan sesebuah karya kepada kita sebagai pembaca. That's why orang selalu cakap bacalah, bacalah, bacalah sebab melalui pembacaan ini kita akan dapat membentuk corak fikir dan juga dapat membentuk kita punya pengetahuan tentang sesuatu perkara. Okay, yang tu yang ketiga. Yang keempat, kesannya juga adalah kepada penghasilan imajinasi. Okay, imajinasi. Bila kita membaca sesebuah karya, okay, especially pelajar-pelajar sastra sendirilah saya tekankan, apabila kita nak membaca sesebuah karya, okay, ataupun sesebuah komik ke, bila awak baca komik dan sebagainya, kita akan mula berimajinasi. Okay, imajinasi. Kita akan membayangkan apa yang diceritakan di dalam karya tu dan daripada bayangan itulah kita membentuk pemikiran ataupun imajinasi kita itu tadi. So, itu adalah perkara yang keempat.
Dan yang kelima, kesan yang kelima adalah kepada wawasan. Okay? Sebab itulah sastra ataupun karya sastra ni dianggap sebagai bersifat didaktif. Okay? Didaktif di situ maksudnya dia memberikan pengajaran, memberikan pendidikan, memberikan pengetahuan kepada kita. So, bila kita ada nilai-nilai didaktif tadi, dia secara tidak langsung dia akan memberikan wawasan kepada seseorang individu. So dia akan belajar, dia akan tahu apa yang berlaku, dia akan boleh projek apa kesan sesuatu benda itu terhadap diri dia dan juga masyarakat di sekeliling. So itu adalah 5 kesan daripada struktur dan olahan karya kepada pemikiran seseorang individu, pengalaman, perasaan dan juga hasil imajinasi dia. So itu adalah struktur dalam karya. Okay, kenapa sesebuah karya sastra itu mempunyai nilai yang tinggi di dalam pembentukan pelbagai perkara tadi. Okay. Yang kedua pula merujuk kepada aspek estetika. Okay, kalau kita tengok sebelum ni kita belajar estetika dari segi visual, seni halus dan sebagainya, theoretical berkaitan dengan estetika. Now kita tengok apa pula yang dinamakan sebagai estetika dalam dunia kesusastraan, di dalam dunia sastra itu sendiri. Yang mana estetika itu merujuk kepada aspek kekuatan sastra ataupun kekuatan karya. Apabila kita berhadapan dengan sesebuah karya, tak kiralah awak berhadapan dengan novel, berhadapan dengan cerpen ataupun puisi, pantun, sajak, syair dan sebagainya lah yang berkaitan dengan karya-karya sastra ni. So di situ akan ada kekuatan untuk sesebuah karya. Okay? Macam sebuah novel. Apakah kekuatan yang terdapat di dalam sesebuah novel? Apakah kekuatan yang terdapat di dalam sesebuah cerpen? Okay, itu yang membentuk nilai estetika dia. Yang mana kekuatan-kekuatan tadi dia bentuk oleh rasa keindahan. Okay, yang akan membawa rasa keindahan kepada kita sebagai pembaca. Kita akan rasa terbuai. Kita akan rasa terikut-ikut dengan apa yang disampaikan di dalam karya tersebut. So, itulah rasa keindahan. Kita rasa macam amannya dunia ini kalau apa yang diceritakan di dalam novel itu adalah sebenar-benarnya yang berlaku. Okay? So, sebab itu, ada rasa keindahan apabila kita berhadapan dengan sesebuah karya yang menjadikan karya berkenaan tadi kuat. Kekuatannya terletak dekat mana? Keindahan. Yang kedua, okay, estetika juga merujuk kepada kekuatan karya dari aspek pembentukan keseronokan. Okay, macam kita baca lah. Awak baca novel, awak baca komik. Komik lah paling mudah. Ataupun awak baca buku cerita. Di situ akan terbentuk rasa keseronokan kita membaca. Kita akan happy dengan apa yang berlaku. Okey, kita akan tengok watak-watak yang berlakon ataupun watak-watak yang dibentuk di dalam karya tu dia akan memberikan kita rasa terhibur. Okey, dia akan menyebabkan kita layan lah, awak layan semuanya. Okey, dan juga yang ketiga dia akan membawa kepada pembentukan rasa kegembiraan. Okay. Dan ketiga-tiga estetika ini, okay, estetika yang dikatakan tadi ni, okay, rasa keindahan, keseronokan dan juga kegembiraan ini bersifat bernilai dan juga bermanfaat. Okay, dia akan ada nilai dan juga manfaat. Bukannya seronok semata-mata baca, bukannya gembira semata-mata untuk baca. Tapi dari sebalik kegembiraan, keindahan, keseronokan itu tadi, dia akan ada nilai. Okay? Nilai yang perlu kita lihat sebagai salah satu elemen penting di dalam sesebuah karya itu jugalah. Okay? Dan nilai tadi dia secara tidak langsung akan memberikan manfaat kepada kita sebagai pembaca serta penikmatan yang mempesonakan atau penglihatan yang memukau. Okay? In term of kalau seni visual, kalau buat seni halus lah for example, awak akan ada estetika di dalam seni halus yang mana satu dinamakan sebagai seni halus, kekemasan dia, kehalusan seni yang dihasilkan. Okay? So itu adalah yang memukau penglihatan kita. Okay? Awak nak buat drawing, nak buat painting, okay, for example. So di situ kita akan tengok, okay, mana satu painting yang halus hasil tangan dia, mana satu painting ataupun hasil lukisan tu yang kasar hasil tangan dia. Di situ yang akan membentuk kita punya keseronokan, keindahan kita melihat painting tersebut. So itu yang dinamakan sebagai penglihatan yang memukau. Sebab itulah orang-orang yang mempunyai bakat di dalam lukisan, for example, painting ataupun drawing semua dia ada skill dia yang orang lain tak boleh nak buat. Okay? Kehalusan dia,
kekemasan lukisan dia dan sebagainya. Tapi macam saya sendiri, saya memang tak pandai lukis lah. But saya rujuk kepada orang-orang yang memang dalam bidang lah. Dan yang memukau tadi, dia juga cepat menawan perasaan dan pahat dalam pemikiran. So sebab itulah kalau tengok, kalau dari segi lukisan, kita ada Mona Lisa. Siapa yang lukis Mona Lisa tu awak carilah. Mona Lisa tu telah dilukis berkurun-kurun dah. Lama dah lukisan tu dibuat. Tapi still, orang masih nak lihat. Orang masih terfikir-fikir macam manalah Mona Lisa itu dibuat. Macam manalah gambar Mona Lisa itu boleh begitu hidup. Yang menyebabkan orang yang tengok gambar tu rasa macam Mona Lisa tu tengah berkomunikasi, bercakap dengan dia. Itu sebab apa? Sebab adanya keindahan yang telah dihasilkan oleh pelukis dia. Yang akhirnya menyebabkan kita rasa terpukau dengan hasil lukisan berkenaan. So itu yang dinamakan sebagai estetika, yang merujuk kepada estetika. Tapi dalam konteks sastra, dalam konteks karya sastra ini, ia juga merujuk kepada aspek-aspek itulah yang dapat membentuk perasaan, yang akan memberikan kesan kepada pemikiran kita. Selepas kita baca karya tu, oh ini yang cuba disampaikan oleh pengarang. So itu adalah dinamakan sebagai yang terpahat dalam pemikiran. So, keindahan ialah secara keseluruhan daripada apa yang saya sampaikan atas tadi tu, keseluruhannya, keindahan ni adalah daya tarikan. Daya tarikan dan kepuasan dalam penikmatan karya sastra terhadap aspek susunan unsur struktur yang harmonis, yang memiliki perasaan, pemikiran dan sebagainya. Sebab itu dalam dunia kesusastraan juga memerlukan seseorang itu mempunyai kemahiran dalam penulisan. Kalau orang tu tak ada kemahiran dalam penulisan pun tak boleh juga. Sama juga dengan orang seni halus. Kalau dia tak ada kemahiran untuk buat painting, nak guna cat yang mana satu, jenis cat macam mana, canvas dia macam mana, yang nak digunakan. So itu adalah benda penting lah, dia perlu diketahui. Sama juga dalam dunia sastra. Dalam dunia sastra, dalam dunia penulisan ini, kita kena menguasai, seseorang penulis itu dia kena menguasai aspek-aspek susun atur struktur ayat. Ayat lah. Bila kita baca, kita rasa terhibur. Macam mana nak bagi rasa terhibur? So itu perlu ada kekuatan, perlu pembacaan, skill dan juga pemahaman terhadap teknik-teknik dalam penulisan. Yang mana susun atur tadi bila digabungkan keseluruhan, let's say ada satu novel, muka surat dia adalah 500 muka surat. Jumlah patah perkataan saya cakaplah berapa ribu patah perkataan yang ada dalam tu. So daripada 500 muka surat tadi, ia telah disusun atur dengan begitu baik oleh seseorang pengarang dari segi jalan cerita, dari segi pembentukan plot, dari segi dia punya pembentukan watak dan pewatakan yang ada di dalam tu, dari segi pemilihan latar masa, latar tempat dan juga dari segi tema yang ada. So di situlah yang akan terhasil satu gabungan yang bersifat harmonis yang akhirnya akan memiliki perasaan, pemikiran, pengetahuan, pengajaran dan sebagainya yang akan membentuk kepada nilai keindahan tadi. Dan setiap komposisi karya sastra, karya ini memiliki keindahannya yang tersendiri. Sebab tu kita boleh bezakan pengarang A, pengarang B, dia akan ada satu teknik ataupun skill yang tersendiri, corak penulisan yang tersendiri. Dan halayak pula akan membina sikap estetiknya bagi menerima teks-teks tersebut. Kita sebagai pembaca pun ada sifat untuk menilai estetik, estetika yang ada di dalam karya. Ada orang yang minat kepada penulis A, ada yang berminat dengan penulis B sebab dia rasa penulis A ni sesuai dengan cita rasa dia. Manakala seorang lagi dia rasa penulis B ni yang sesuai dengan cita rasa dia. So itu adalah sifat estetika yang dimiliki oleh pembaca, kita yang memilih. Mungkin awak minat dengan penulis Siti Rosmizah, for example. Sebab apa? Sebab cerita dia ada mak leha dan sebagainya. So itu adalah teknik-teknik yang kita kena kuasailah ataupun nilai-nilai estetik yang terdapat di dalam karya yang diterima oleh seseorang individu. Keindahan yang lebih agung lagi ialah yang membawa manusia mencapai kebaikan, mengagung Allah Azza wa Jalla. Itu adalah fungsi kesusastraan lah, di mana di sebalik kita nak
merasai keindahan, keseronokan dalam pembacaan. Yang penting lagi dalam konteks Islam lah, ini adalah konteks Islam, yang mana karya sastra itu adalah untuk membawa manusia untuk mencapai kepada kebaikan. Maksudnya di sini, dalam karya sastra akan ada elemen-elemen pengajaran. Okay? Pengajaran itulah yang akan membantu kita, guide kita, okay? Memandu kita untuk jadi lebih baik, dan juga yang paling penting untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. So itu dalam konteks Islam. Okay? Okay, so itu adalah sedikit mengenai estetik. Okay, estetika itu dalam konteks kesusastraan lah. Okay, now kita pergi pula kepada yang berikutnya, iaitu keindahan pengalaman juga bergantung kepada keunikan pengalaman. So bila kita membaca, kita ada pengalaman kita yang tersendiri dah sebelum tu. So pengalaman yang tersendiri yang kita miliki itu berbeza dengan orang lain yang ada di sekeliling kita. So bila kita membaca, dia akan reflect balik. Okay, dia akan balik kepada kita, oh ini yang pernah berlaku kepada aku pada suatu ketika dahulu. Dalam dunia percintaan aku, ini yang berlaku. Okay, yang diceritakan di dalam karya. So dia akan memberikan reflektif kepada kita sendiri sebagai pembaca, yang mana pengalaman-pengalaman itu adalah pengalaman yang bersifat luar biasa, okay? Ataupun pengalaman yang belum pernah juga dialami, tapi bila kita membaca, kita dapat pengalaman baru, okay? Ataupun pengalaman-pengalaman yang bersifat menarik dan juga memberikan kepuasan kepada kita sebagai seorang pembaca karya. Dan daripada pengalaman-pengalaman tadi, dia akan menjadikan sebagai proses. Okay, membaca itu sebagai proses penambahan pengalaman. That's why bila kita baca karya sastra ni, kadang-kadang benda yang tak pernah kita tahu pun kita akan jumpa. Okay, sebab pengalaman itu dimiliki oleh penulis dia. Dia masukkan dalam cerita tu, ataupun dia tak ada pengalaman tapi dia reka pengalaman tu untuk dimasukkan di dalam cerita. So bila kita baca, kita rasa oh, benda ini adalah something yang baru ni, kita baca ni, kita tahu ni. Itu adalah tujuan. Kenapa keindahan ini akan memberikan keunikan kepada pengalaman kita sebagai pembaca. Dan pengalaman tadi, okay, pengalaman keindahan tadi, ialah apabila kita merasakan kesan yang menarik. Okay, bila kita baca, kita rasa tertarik dengan watak-watak yang disampaikan. Watak ni jahat betul-betul, watak ni baik betul-betul, watak ni lemah betul-betul dalam tu. So dia akan memberikan kesan lah kepada kita, yang akan menyebabkan kita timbul pelbagai perasaan. Okay? Ekspresikan pelbagai perasaan kita sebab kita dipengaruhi oleh watak-watak yang terdapat di dalam karya. Okay? Kemudian, di samping kesan yang menarik, dia juga bersifat mengagumkan. Okay? Kita akan kagum dengan corak penulisan seseorang individu. Okay? Ataupun kita akan menimbulkan juga perasaan yang menyedihkan ataupun yang memeranjatkan. So, pelbagai bentuk kesan, okay, perasaan yang akan kita terima apabila kita menerima pengalaman yang terdapat di dalam karya sastra, yang dianggap sebagai keindahan yang terdapat di dalam karya tersebut. Okay? Seandainya pengalaman yang diberikan pengarang itu istimewa, maka pembaca akan merasai kenikmatan dalam keseronokannya. Okay? Kenikmatan dan keseronokannya. Sebuah karya yang baik ialah elok ciptaannya. Ingat ini adalah estetik. Inilah estetik di dalam karya sastra. Yang mana karya yang baik, yang mempunyai nilai estetik yang tinggi, ialah elok ciptaannya. Maksudnya dari segi pembinaan plot dia, macam mana dimulakan cerita, macam mana setiap watak diperkenalkan, dan macam mana berlakunya konflik di dalam cerita tu, dan akhirnya membawa kepada kemuncak cerita. Okay? Pergaduhan, perang dan sebagainya berlaku di kemuncak, kemudian membawa kepada bahagian peleraian lah. Okay? So kalau yang pernah belajar kesusastraan tu, tak ada masalah untuk faham apa yang saya sebut. Okay? Itu adalah plot cerita. Okay? Saya percaya benda ini pun dah belajar awak masa tingkatan 5 dulu. Okay? Ambil bahasa Melayu ada Komsas. Okay? Dalam Komsas tu adalah elemen-elemen ini dinyatakan oleh cikgu. Sekarang ni awak kena recall je apa yang pernah diberitahu dahulu. Okay? Sebuah karya yang baik ialah yang elok ciptaannya, tinggi seninya dan halus adunannya. Okay? Dalam konteks sastra, memang benda itu diberikan kekuatan dalam pembentukan karya. Begitu juga dengan hal-hal lain yang terdapat di dunia ini. Okay, contoh tadi yang saya berikan awak adalah seni halus. Okay, seni halus, dan nama itu adalah seni halus. So, bila hasilnya begitu tinggi seninya, halus hasilnya, tidaklah kasar,
So di situ kita boleh lihat, oh ini adalah yang dinamakan sebagai seni halus. Awak nak buat painting, awak nak buat arca dan sebagainya. So kehalusan itu yang akan orang tengok. Okay? Sebab kehalusan itu milik orang yang betul teliti dalam penghasilan karya-karya. Dalam penghasilan karya dan juga seni mereka masing-masing lah. Okay? Sama juga dengan pelajar-pelajar kalau awak ambil multimedia for example. Ataupun awak ambil KV, okay? Komunikasi visual. Apabila awak diminta untuk hasilkan assignment, mungkin awak nak diminta untuk buat iklan for example. So, nak hasilkan iklan guna template yang betul-betul cantik. Okay? Awak kena kreatif dalam penghasilannya, halus dari segi cropping dan sebagainya. Editing awak tu kena halus dan baru dia akan nampak kemas dan cantik lah. So, samalah. Okay, dalam dunia kesusastraan pun benda tu sama. Okay, dalam penulisan tu kena tinggi seni, halus adunannya. Dan apabila kita membaca, okay, apabila kita membaca sebuah karya tadi, perasaan kita akan turut digoncangkan. Ini banyak berlaku di dalam karya-karya agung lah. Okay, kalau kita baca Hang Tuah, macam mana watak-watak yang terdapat di dalam tu diberikan sifat-sifat yang begitu hebat. Okay? Sifat-sifat yang dianggap sebagai ini something yang sangat-sangat luar biasa ni wataknya. Okay, itu adalah kenapa kita membaca, dia akan menyebabkan kita rasa tergoncang perasaan. Kita akan rasa macam marah, kita akan rasa gembira, sedih. Itu adalah perasaan pesan kesan daripada pembacaan. Maksudnya bila kita dapat perasaan tu, hasil daripada pembacaan kita terhadap karya tu, dan itu yang dinamakan sebagai perasaan yang digoncangkan. Okay, saya bagi contoh, okay, bukan dalam konteks sastra lah, bukan dalam konteks penulisan lah. Bila kita tengok cerita Hindustan, okay, salah satu contohnya adalah cerita Kabhi Khushi Kabhie Gham. Mungkin ada yang tak pernah dengar ataupun ada yang tak tahu pun cerita ni, but please, okay, pergi tengok TV3 biasa dah buat mainkan cerita tu, and then Astro Prima pun dah selalu mainkan. Tapi kalau awak tak pernah lagi tengok, cubalah tengok sekali cerita Kabhi Khushi Kabhie Gham. It's about family. Okay, it's all about family. Okay, bila kita tengok dari awal cerita sampai hujung cerita, kita akan rasa begitu terkesan sebab seorang ibu dengan anaknya dipisahkan. Okay, sebab apa? Ada konflik dalam keluarga. Tapi cerita tu dia boleh memberikan perasaan lah. Kita akan rasa sedih. Okay, especially yang mudah tersentuh perasaannya bila tengok cerita tu, memang dia akan rasa sedih. Okay, menitik mata tanpa sedar tengah-tengah menonton. Okay, itu yang dinamakan sebagai perasaan yang digoncangkan. Okay, tak semestinya sedih lah. Perasaan tu mungkin hadir dalam bentuk menggembirakan, yang menggeramkan dan sebagainya. Itu yang dinamakan sebagai digoncangkan. Okay, yang tu dalam konteks filem lah tadi yang saya bagi contoh. Tapi dalam konteks penulisan sastra begitu jugalah. Okay, bila kita baca, watak ni dibentuk dengan begitu jahat. Okay, for example untuk watak Nurul dalam cerita 7 hari mencintaiku tu, mencintaiku ke mencintaimu lah. 7 hari mencintaiku tu dalam TV dia dah ada buat drama lah, drama TV. Tapi kalau drama TV tu sebenarnya dia diadaptasikan daripada sebuah karya sastra. Okay, karya Siti Rusmizah. Bila kita baca, bila kita tengok video tu, drama tu, kita rasa geram betul-betul dengan watak Huzairi. Okay, Huzairi ni tak tetap pendirian lah bagainya. Sama juga dengan watak Nurul. Jahatnya Nurul ni sampai akhirnya kita pun rasa geram dengan Nurul. Kenapalah Nurul ni buat macam tu? Padahal dia nampak baik dah selepas yang kedua hari tu. Okay, so itu adalah yang saya bagi contoh lah. Okay, yang mungkin awak rasa macam begitu dekat. Okay, tapi sebenarnya itu adalah hasil garapan daripada karya asalnya dalam bentuk novel. Alright. Okay, next kita pergi pula kepada apa yang dinamakan tadi sebagai keindahan itu juga. Hasil daripada pembacaan itu, okay, kita akan mendapat pemikiran yang tinggi. Okay, itu adalah pentingnya membaca. Tak kira lah dalam dunia kesusastraan ke, ataupun dalam dunia-dunia lain ke, awak belajar seni halus, awak belajar seni persembahan, awak belajar tekstil dan fashion ke, dan bidang-bidang lain yang terdapat di FTKW ni. Bila kita belajar, kita kena ada rujukan kepada buku ataupun bahan-bahan bertulis. Bukannya hanya bersifat hands-on. Okay? Memang hands-on tu adalah keutamaan kalau merujuk kepada pelajar-pelajar daripada teknologi kreatif. But, okay, di samping hands-on itu, kita kena ada pembacaan. Sebab melalui pembacaan itulah yang akan membentuk kita punya
pemikiran yang tinggi. Okey, atau ada falsafah tentang hidup. Okey, kita apabila kita membaca dipintarkan olehnya. Olehnya itu merujuk kepada karya lah. Okey, bukan digurui ataupun dimarahinya. Kita sebenarnya dipintarkan. Bila kita baca, kita dapat pengalaman, kita dapat pengetahuan tadi. Itu yang maksudnya memintarkan, memberikan kita uh, sudut pandang yang baharu kepada sesuatu perkara lah. Okay? Bukannya digurui ataupun dimarahi oleh karya tersebut. Sebuah karya sastra yang berestetika juga, okay, mengajar kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Okay? Bila kita baca sebuah karya, contohlah antara percintaan dua pasangan, okay, lelaki ada gewe lah dengan seorang perempuan tu, dan dalam cerita dia tunjuk macam mana dua orang ni berkapal sejak sejak umur sekolah menengah, for example tingkatan 5 dah mula bergewe berkapal dua orang ni. Okay, and then sepanjang perjalanan dalam cerita tu dia bagilah contoh ada gaduh, ada masa muka dan sebagainya, and then last putus gewe dia tu, dengan gewe. So kita boleh belajar. Daripada situ kita boleh belajar lah apa yang boleh kita buat, apapun macam mana kita nak menjaga pasangan kita, perasaan dia, dari segi tindak tanduk dia dan sebagainya. So bila kita belajar di situ, kita boleh membantu diri kita sendiri. Okay, kita nanti bila aku nak gewe tak boleh nak buat macam ni macam ni macam ni. Kalau tak nanti macam berlaku kepada dua watak yang terdapat di dalam novel A tadi. Okay, itu contoh sahajalah dah. Dan rasa keindahan itu juga berkait rapat dengan kemampuan sesebuah teks itu bagi menimbulkan perasaan kita seperti perasaan gembira, simpati, marah, terharu dan sebagainya. Okay, so seperti yang saya sebutkan tadi lah, bila karya itu dianggap sebagai berestetika, so dia mampu untuk menimbulkan perkara-perkara ni. Okay, dia mampu untuk memberikan perasaan gembira, simpati, marah, terharu, geram, benci, banyak lagi lah perasaan-perasaan tu. Dan karya itu pula dapat menimbulkan rasa geram, dengki, cemburu dan sebagainya. Okay, macam kita tengoklah dulu masa 7 Hari Mencintaiku bukan episod yang pertama, yang kedua awak marah dengan Mak Leha. Okay, sebab apa Mak Leha tak boleh nak terima si Mia contohnya. Okay, situ kita akan rasa geram. Okay. Lepas tu dalam yang ketiga hari tu kita geram pula dengan siapa nama tu? Huzairi. Awak geram dengan watak Nurul tu sendiri. Okay, itu contohlah. Okay, akan membentuk perasaan-perasaan tu dan sebagai perasaan lain lagi. Pengarangnya dengan bijaksananya berketerampilan dan mempermainkan imajinasinya bagi menghidupkan dunia realiti, fantasi, utopia, magis dan seumpamanya. So itu adalah kemahiran ataupun kemampuan yang hebat yang dimiliki oleh seseorang pengarang. Okay? Yang mana dia boleh menyebabkan kita berimajinasi, yang boleh memberikan kita suatu fantasi tentang sesuatu perkara. Okay? Kemudian ada juga elemen-elemen magis dan sebagainya lah. Okay? So itu adalah keindahan yang terdapat di dalam penghasilan karya. So pelajar-pelajar sekalian yang bakal, yang pelajar warisan lah, yang bakal memilih bidang kesusastraan in the future, ataupun awak dah ambil ke subjek dia, okay, ataupun pelajar tu dah tengah mengikuti bidang ni, then you have to know this is the main thing yang terdapat di dalam kesusastraan itu. Okay, dia membentuk imajinasi yang akan menyebabkan kita berfikir, yang menyebabkan kita membina perasaan, yang menyebabkan kita menambahkan pengalaman kita lah. Okay, dan seumpamanya. Okay, seni pengolahan ataupun pembinaan karya, bagaimana karya itu distrukturkan. Aspek-aspek pembinaannya merangkumi pelbagai perkara. Okay, dalam pelajaran kesusastraan dari tingkatan 1 sampai tingkatan 6 awak, inilah yang biasa kita dengar. Okay, pembinaan karya itu secara asasnya dibina oleh beberapa perkara. Yang pertama adalah dari segi tema. Okay, macam mana kita nak pilih tema? Tema percintaan, tema kekeluargaan, tema perang, tema kemusnahan alam, tema politik ke, tema korupsi ke, itu tema kita boleh pilih. Okay? Seorang pengarang tu dia akan pilih tema macam mana dia nak buat dan yang dia nak masukkan di dalam karya dia. Okay? Lepas ada tema baru dia akan ada plot.
Okay, plot tu maksudnya dari segi pembinaan cerita lah, macam mana permulaan cerita, and then pertengahan cerita ataupun climax dia, dan juga penutup kepada cerita itu, peleraian, okay, bahagian peleraian. So plot ini pengarang yang boleh membina dia. Okay, tapi dia berdasarkan struktur tu lah, struktur plot tu ada permulaan, ada pengenalan watak, ada berlakunya konflik dan sebagainya, kemuncak kepada cerita, and then berlaku peleraian dan pengakhiran. Okay, so itu adalah plot dia. Okay. Yang ketiga pula, okay, yang membentuk, yang membina struktur pengolahan karya ini adalah sudut pandangan. Okay, dalam karya sastra, dalam dunia kesusastraan, kita ada pelbagai sudut pandangan. Sudut pandangan orang pertama, sudut pandangan orang kedua, sudut pandangan orang ketiga dalam cerita, okay, ataupun sudut pandangan pengarang. Okay, pengarang tu sendiri dia letakkan sudut pandangan dia di dalam karya. So kita pun dapatlah, oh ini berdasarkan kepada pengalaman yang dimiliki oleh pengkarya itu sendiri, dimasukkan di dalam karya dia. Okay, itu adalah pelbagai sudut pandangan. Okay. Kemudian yang keempat adalah dari segi aspek bahasa. Okay. Pembinaan struktur karya ini dia adalah berasaskan kepada struktur ataupun gaya bahasa. Gaya bahasa yang baik akan menjadikan sesebuah cerita itu lebih menarik dan berkesinambungan bila kita baca. Okay, continuity lah, akan beradanya continuity di dalam pembacaan ataupun penghasilan karya. Okay, so dalam gaya bahasa ni ada pelbagai lah pula. Okay, dulu awak pernah belajar lah metafora, personifikasi dan sebagainya. Itu adalah semua berkaitan dengan gaya bahasa. Okay, macam mana diletakkan personifikasi di dalam karya. Okay, sifat-sifat manusia itu diberikan kepada yang benda-benda bukan hidup. Okay, pokok berjalan-jalan contoh. Pokok itu pokok tapi dikatakan dalam tu berjalan-jalan. So itu adalah gaya bahasa personifikasi lah contoh. Okay, maksudnya diberi sifat berjalan itu kepada pokok. Padahal pokok biasanya tak berjalan pun. Okay, tapi berjalan, diberikan sifat berjalan. Bila kita berjalan, ada kaki lah of course. Yang ni dalam cerita kartun banyak berlaku. Okay, gaya bahasa macam ni. Okay, ataupun gaya bahasa metafora. Okay, metafor. Okay, ada elemen-elemen yang bercerita dalam tu. Okay, ataupun banyak lagi lah gaya bahasa yang lain yang ada yang dibentuk yang membina struktur sesebuah karya lah. Okay, saya percaya awak pernah belajar berkenaan dengan gaya bahasa ni lah. Dari segi bahasa Melayu sendiri, kita dah belajar gaya bahasa sampailah dalam dunia kesusastraan. Okay, yang kelima, okay, yang membentuk karya itu mempunyai nilai estetika yang baik dari segi strukturnya adalah dari segi pembinaan watak. Okay, watak macam mana watak-watak yang diwujudkan, and then dari segi perwatakan dia, sifat diri dia. Okay, pemarah ke, ataupun pendiam ke watak tu, ataupun watak yang banyak cakap ke, ataupun watak yang banyak berfikir. So semua tu kita, pengarang yang akan decide lah. Dia akan decide, oh watak ni aku nak letak dia sebagai watak budak tak siuman. Okay, so contoh. Okay, so letaklah watak tu macam mana. Watak orang tak siuman tu dia buat. Dia bina watak tu. Okay, dan yang lain-lain. Dan last sekali adalah dari segi latar. Okay, latar ni merangkumi dua lah yang utama, iaitu latar tempat dan juga latar masa. Yang mana latar inilah yang akan mempengaruhi dari segi penceritaan. Okay, kalau nak cerita zaman perang. Okay, for example, kita perang pada tahun World War II lah, 1942. Okay, 1945 tu berlaku World War II. So macam mana kita nak hidupkan latar yang berkaitan dengan perang? Of course lah kita kena rujuk balik apa yang berlaku. Zaman bila, okay, tahun dia, dari segi pakaian watak tu kena diambil kira untuk memberikan latar yang betul-betul sesuai dengan cerita tersebut. Okay, dalam sastra pun samalah, kita ada latar tempat dekat mana. Okay, pengarang tu dia bijak, dia sangat banyak luas pandangan dia. So dia boleh bina je. Dia boleh create, mungkin dalam kampus UMK, tapi dia ubah. Kampus UMK tu tak bukan kampus UMK, tapi dalam satu pusat pengajian tinggi yang hebat, dia kata. Contohlah, so dibinalah. Ditambah-tambah sedikit, jadilah hebat. Okay. So ini adalah struktur tadi yang membina sesebuah karya yang menjadikan karya itu sebagai bersifat berestetika. Okay. Bersifat indah. Kekuatan olahan bererti kekuatan teknik dan pencernaan pelbagai aspek dan komponen
yang membina sesebuah karya. Begitu juga hubungan antara sastra, antara aspek yang membina itu harus sesuai, serasi dan saling melengkapi antara satu sama lain. Tegasnya, antara tema, watak, plot, gaya bahasa, sudut pandangan dan latar itu mempunyai hubungan, jalinan, kesatuan dan kekuatannya yang tersendiri. Okey, itu adalah yang berkaitan dengan seni pengolahan atau pembinaan karya tadi. Okay, next kita tengok pula karya estetika yang terdapat di dalam karya sastra, yang mana dalam karya kita boleh rujuk estetika ini dalam dua aspek, iaitu intrinsik dan juga ekstrinsik. Okay, intrinsik dalaman, ekstrinsik luaran. Okay, aspek-aspek luar yang membentuk estetika karya, aspek-aspek dalaman yang membentuk karya sastra. Okay, yang tu yang saya akan huraikan lepas ni lah. Okay. Daripada pengolahan itulah terbinanya sifat kepengarangan dan keunggulan pengarang. Teks-teks yang unggul dapat menunjukkan kekuatan dan keindahannya. Teks-teks yang unggul juga dapat menonjolkan bagaimana cara pengarang memilih dan mengangkat aspek tema dan persoalannya, kemudian menghadirkannya dengan teknik yang menawan. Dan Manasikana 2004 pula mengatakan bahawa teks yang dihasilkan itu tidak sama dengan apa yang pernah dihasilkan. Pengarangnya berusaha untuk mencipta teks yang mempunyai pembaharuan atau melanggar apa yang telah sedia ada. Kemudian pengarang itu akan beristiqomah dengan penciptaannya sehinggalah ia memiliki kepengarangannya yang tersendiri. Itu yang saya cakap tadi. Seseorang pengarang dia ada signature dia sendirilah. Sama dengan seorang chef masak. Chef ni dia ada signature dia. Okay? Macam mana dia, teknik dia masak dan sebagainya. Begitu juga pengarang. Dia ada teknik bahasa dia. Okay? Teknik penulisan dia. Gaya penulisan dia yang tersendiri. Dengan cara itu, okay, sesungguhnya dia dapat mencipta karya yang bermutu dan berestetika. Okay? Yang ini bukan kerja main-main lah. Okay? Nak mengarang, nak menulis ni is not easy. Okay? Seseorang yang betul-betul faham, seorang yang ada kemahiran, okay, world view yang luas, dia boleh mengarang dengan sangat baik. Alright? Okay, so apa yang dikatakan sebagai estetika tadi? Estetika bererti cabang falsafah yang mengkaji konsep berkaitan dengan keindahan, cita rasa dan lain-lain. Yang ini dipetik daripada Kamus Dewan edisi keempat. Okay. Sorry ya. Kemudian estetika juga bermaksud nilai keindahan dalam karya sastra yang berkaitan dengan perasaan manusia dan subjektif sifatnya. Bagi sesebuah karya sastra, aspek teknik dan gaya itulah yang menjadi penentu hadirnya nilai estetika. Yang ini dipetik daripada Rahman Shah Ali 2001. Kemudian dipetik pula daripada Van Metres Amos, daripada Collier's Encyclopedia Volume 1, yang menyatakan bahawa estetika sebahagian daripada telaah yang berkaitan dengan penciptaan, okay, apresiasi dan kritikan terhadap karya seni dalam konteks berkaitan seni dengan kegiatan manusia serta peranan dalam seni dalam perubahan manusia. Yang itu dipetik daripada Van Metres Amos. Dan yang terakhir, nilai estetika yang terselit dalam penulisan karya agung Melayu lebih kepada nilai keindahan. Okay, so kita fokus kepada karya agung Melayu yang lebih kepada nilai keindahan, yang mana nilai-nilai keindahan tadi melahirkan keseronokan, manfaat dan penikmatan karya sastra kepada pembaca yang membaca. Itu estetika. Okey, contoh yang pertama kita ambil daripada estetika yang terdapat dalam gaya bahasa Hikayat Hang Tuah. Okey, yang mana gaya bahasa terdiri daripada dua perkataan iaitu gaya dan juga bahasa. Secara umumnya, gaya boleh didefinisikan sebagai cara dan ragam. Gaya itu merujuk kepada cara dan juga ragam lah. Sebagai contoh, jika dilihat pada manusia, gaya dimaksudkan ialah cara berpakaian, tingkah laku, cara berinteraksi dan pelbagai lagi. So, itu adalah cara seseorang individu. Okay? Macam saya sendiri, cara saya mungkin berlainan dengan pensyarah-pensyarah lain dari segi penyampaian, dari segi gaya saya, bahasa saya dan lain-lain. Okay, itu berbeza lah. Manakala
Bahasa pula merupakan satu sistem yang mewakili benda, okey, tindakan, idea dan perasaan. Gaya bahasa dalam kesusastraan pula merupakan gaya bahasa yang memiliki kesenian dan mengandungi nilai estetika yang merupakan nilai yang mampu membangkitkan perasaan serta mengharukan pembaca sesebuah karya sastra. Okey, selain itu, gaya bahasa sastra juga berperanan untuk menyampaikan maklumat serta merangsang daya pemikiran pembaca. Penggunaan nilai estetika dalam penulisan ini menjadikan penulisan tersebut memiliki gaya yang tersendiri. Sebenarnya dalam kesusastraan terdapat banyak jenis gaya bahasa. Yes, okay, dalam dunia kesusastraan ini sangat banyak gaya bahasa. Contohnya ialah seperti kiasan, sindiran, hiperbola dan peribahasa. Melalui karya agung Hikayat Hang Tuah didapati bahawa terdapat penggunaan gaya bahasa kiasan yang terdapat di dalam Hikayat Hang Tuah ni. Contohnya adalah yang pertama kita ambil yang atas ni huraian dia lah. Okay, sebenarnya peribahasa, perumpamaan, bidalan dan ungkapan merupakan cabang kepada bahasa kiasan. Bahasa kiasan ini berfungsi untuk menyindir. Okay, dia secara halus menyindir dan bersopan. Okay, kita tak naklah menyindir orang dengan kasar. Sekarang ni berlaku dengan kasar lah. Tapi dulu-dulu sindiran tu dilakukan dengan sangat halus. Okay, dan bersopan. Okay, bahasa ini juga terbentuk daripada analogi dan perbandingan yang berlaku antara satu perkara dengan perkara yang lain. Bahasa kiasan ini sebenarnya telah wujud sejak zaman dahulu lagi. Buktinya, nenek moyang kita telah mula menggunakan peribahasa, perumpamaan, pepatah, malah pantun untuk menyindir, terutamanya untuk menyindir golongan pemerintah. Sekiranya terdapat perkara yang tidak kena dengan pemerintahan tersebutlah. Okay, penggunaan kiasan ini menunjukkan adanya rasa hormat dalam kalangan masyarakat, terutamanya perasaan hormat golongan rakyat jelata terhadap golongan pemerintah. Dalam Hikayat Hang Tuah ini, terdapat penggunaan unsur gaya bahasa berbentuk kiasan yang saya sebutkan tadi. Penggunaan bahasa kiasan ini tidak bukan bertujuan untuk menyindir, di samping memberikan nasihat kepada individu yang disindir. Antara gaya bahasa yang digunakan oleh penulis dalam hikayat adalah seperti di bawah, iaitu contoh yang ini daripada Hikayat Hang Tuah. Ular cintamani yang ditangkap oleh Hang Tuah di Pulau Biram Dewa telah digambarkan sebagai rupanya dan besarnya seperti pisang emas dan warnanya seperti emas 10 mutu. So di situ dia menggunakan bahasa kiasan dah. Okay, apa yang dimaksudkan sebagai ular emas dan sebagainya tadi. Okay. Yang kedua adalah bahasa sindiran. Okay, dalam Hikayat Hang Tuah terdapat juga unsur bahasa sindiran. Yang merupakan salah satu bentuk bahasa yang termasuk dalam bahasa kiasan tadi. Okay, bahasa sindiran terdiri daripada 3 jenis, iaitu sindiran bersifat halus, sindiran tajam dan sindiran kasar. Okay, bahasa sindiran ini merupakan bahasa yang digunakan bertentangan, maksudnya dengan perkara yang diujarkan. Okay, dia cakap lain tapi dia bertentangan. Okay, maksudnya kau panjatlah lagi, kau panjatlah lagi. Maksudnya di situ dia bukan disuruh panjat, tapi dia suruh turunlah supaya tidak berlaku kecelakaan ataupun jatuh ke apa ke. Yang tu biasa kita buat. Okay, orang tua dia biasa buat. Buatlah lagi, buatlah lagi. Potong lagi, potong lagi. Sebenarnya dia tak nak kita buat, tapi dia gunakan bahasa sindiran untuk yang memberikan makna bertentangan dengan yang disampaikan lah. Okay. Selain disebut sebagai sindiran halus, bahasa ini juga dinamakan sebagai irony dan bukan digunakan untuk mengguris hati, memalukan orang lain, tetapi juga bukan bertujuan untuk tidak mengguris atau memalukan pihak lain tadi. Dalam karya agung Hikayat Hang Tuah, penulis banyak menggunakan bahasa sindiran untuk menyindir pihak yang tidak jujur serta pihak yang mendatangkan masalah dalam sesuatu perkara. Penggunaan bahasa sindiran dalam Hikayat Hang Tuah dapat dilihat melalui petikan di bawah. Okay, contoh Maka sahut Tun Tuah, pada bicara manira, janganlah seperti pelenter. Okay? Itu diadakan menira nikam. Jikalau penggawa Majapahit itu sekalipun menira tikam juga. So dia guna sindiran.
Okey, sindiran kepada uh, Raja Majapahit itu. Okey. Jikalau penggawa Majapahit itu pun itu sekalipun Manira tikam juga. Dia nak tikam juga walaupun dia adalah sebagai Raja Majapahit. Okey, yang tu dipetik daripada Hikayat Tuah muka surat 153. Okey, gaya bahasa estetika yang berikutnya adalah dari segi aspek peribahasa. Okey. Salah satu jenis percakapan yang mengandungi kepandaian akal manusia yang telah disusun serta indah dan sedap dengar. Okay, peribahasa ni best. Okay, sebab dia memang sangat tersusun. Sebenarnya peribahasa ini telah wujud sejak zaman nenek moyang kita lagi. Mereka mencipta peribahasa berdasarkan kepada keadaan sekeliling dan pemerhatian mereka terhadap perkara yang berlaku di sekeliling mereka. Peribahasa ini juga sebenarnya merupakan salah satu bentuk bahasa kiasan yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Peribahasa ini mengandungi makna tersirat atau lebih dikenali sebagai makna dua lapis, iaitu perkara yang diucapkan adalah tidak sama dengan maksud yang ingin disampaikan. Okay, contoh keperibahasa ini yang dijumpai di dalam Hikayat Tuah adalah seperti berikut. Okay, maka sahut jebat. Okay, contoh ini, maka sahut jebat. Inilah pekerjaan yang sempurna. Sepala-pala jahat dengan sekepalang. Okay, seperti pantun Melayu. Rosak bawang ditimpa jambaknya. Di situ diguna peribahasa. Rosak bawang ditimpa jambaknya. Okay, itu contoh di peribahasa dia lah. Okay. Maka Laksmana berkata pula, hai si jebat, segeralah bukakan aku pintu ini. Yang tu dia punya ayat je lah, petikkan. Tapi yang digunakan sebagai peribahasa di situ adalah rosak bawang ditimpa jambaknya. Okay. Yang tu dipetik daripada Hikayat Tuah, muka surat 356. Okay. So itu adalah berkaitan dengan estetika yang terdapat dalam bahasa yang terdapat di dalam Hikayat Tuah sebagai salah sebuah karya agung ataupun karya besar dalam dunia Melayu. Okay, so itu bahagian yang pertama lah. So now saya bagi masa lebih kurang dalam 1 minit ataupun 2 minit kepada anda semua untuk scan dahulu QR code yang saya paparkan sekarang. Okay, untuk QR code kehadiran ini, pastikan awak scan mengikut kelas masing-masing lah. Bagi pelajar-pelajar kelas SCK1 di bawah kelolaan Dr. Sarah, tolong scan yang ni, yang pertama ni. Okay. Kelas SCK1, grup 1 lah maksudnya. L1. Manakala untuk kelas SCK2 di bawah kelolaan Dr. Firdaus, okay, pensyarah Dr. Firdaus, scan yang ni, okay, yang nombor 2 ni, untuk kelas awak. Okay. Pelajar-pelajar daripada kelas ini tolong scan yang nombor 2 lah. Okay, manakala untuk pelajar-pelajar saya di bawah kelas saya, grup saya, SCK3, tolong scan QR code yang ketiga ini. Okay, so yang ketiga ini. Tolong scan ya, ini itulah untuk kehadiran anda semua pada 29 Mei 2022, kelas minggu ke-10. Okay, saya bagi masa untuk awak semua, scan dahulu. Lepas ni kita sambung lagi untuk bahagian yang kedua berkaitan dengan kepengarangan, estetika dalam kepengarangan. Okay, jangan lupa dengar sampai habis sebab lecture ni tak adalah saya buat sampai 2 jam. Okay, mungkin 1 jam lebih sedikit saja sebab kita punya tak ada sesi Q&A sebab saya buat dah recorded. Tapi sekiranya ada soalan daripada anda semua berkaitan dengan topik yang saya sampaikan pada hari ini nanti, soalan itu boleh dikemukakan terus kepada saya sama ada dalam grup WhatsApp ataupun melalui email kepada saya lah sekiranya ada soalan berkaitan dengan estetika dalam kepengarangan ini. Okay. Teruskan lagi scan. Saya bagi masa lagi untuk awak scan dahulu attendance ini. Dan lepas tu baru saya sambung semula topik yang saya bincangkan pada hari inilah. Okay. Sambil-sambil tu kalau awak rasa macam awak rasa nak berehat sekejap, boleh pergi dahulu. Kita rehat untuk pergi jamban ke ataupun minum dan sebagainya.
Okey, baik, kita sambung semula. Um, untuk bahagian yang kedua berkaitan dengan topik kita pada hari ini iaitu estetika kepengarangan, okey, dalam karya agung Melayu lah. Okey, so saya harapkan awak semua dah scan QR code ni untuk attendance pada 29 Mei 2022. Next, kita pergi pula kepada teknik kepengarangan. Okey, tadi kita dah tengok dari segi estetika bahasanya, dari segi penggunaan bahasa, peribahasa, kemudian bahasa kiasan dan sebagainya yang terdapat di dalam Hang Tuah. Next, kita tengok dari segi teknik kepengarangan. Okey, kepengarangan ini merujuk kepada keterampilan, kecerdikan dan kebijaksanaan seseorang pengarang itu dalam berkarya. Okay, seseorang yang nak menjadi pengarang ni, penulis pengkarya ni, dia kena ada keterampilan, okay, karisma dia tersendiri, okay, kecerdikan dan juga kebijaksanaan. Sebab dia nak buat cerita, dia nak olah sesuatu cerita ni, dia perlukan kebijaksanaan, okay, dia memerlukan pengetahuan dan sebagainya. Kebiasaannya, kepengarangan dapat menerangkan tentang kekuatan, keistimewaan serta kelemahan seseorang pengarang dalam karya yang dihasilkan. Okay, so bila kita baca karya tu, kita tahulah, oh karya ni kurang best. Sebab apa? Sebab bahasanya tak best. Jalan cerita tak menarik dan sebagainya. So itu lemah lah. Tapi kalau dia punya kepengarangan, teknik kepengarangan dia hebat, okay, kita tak boleh sangkal lagi teknik kepengarangan dia, dan kita boleh anggap itu sebagai sesuatu yang hebat. Okay, karya yang mempunyai kekuatan lah. Okay. Next, kepengarangan menurut Muhammad Rashid Mat Idris dan rakan-rakan pada 2014, dia menyatakan bahawa kepengarangan dianalisis dari aspek kepribadian yang berjaya dicapai oleh pengarang. Kepribadian adalah kemuncak kejayaan bagi seorang pengarang. That's why nama-nama besar seperti di Malaysia ni seperti Syahnul Ahmad, okay, Esa Mat Said, Anwar Ridwan dan ramai lagi nama-nama besar tu, itu adalah sastrawan negara yang kita tak boleh nak sangkal dah kemampuan mereka dalam menghasilkan karya yang menyebabkan kita rasa macam betul berlaku yang dihasilkan, apa cerita yang disampaikan oleh mereka ini, sebab diorang dah ada pengalaman, diorang dah ada kepribadian, diorang dah ada teknik kepengarangan yang begitu baik. Okey. Keagungan karya tradisional Melayu sebenarnya terlihat pada kebijaksanaan dan kehandalan pengarangnya dalam mengolah cerita. Pada asasnya, tugas seorang pengarang ialah pewaris kepada yang empunya cerita. Keadaan ini membayangkan kepada kita bahawa karya sastra Melayu tradisional adalah milik bersama masyarakat. Okay, sebab tu bila kita baca karya-karya tradisional, ataupun kita dengarlah cerita berkaitan dengan Puteri Saadong dekat Kelantan. Okay? Puteri Saadong dekat Kelantan dia ada keunikan cerita dia. Okay? Walaupun kita tak tahu siapa penulis ataupun pengarang kepada Puteri Saadong. Puteri Saadong pula, sorry. Betul lah Puteri Saadong, tapi kita Astagfirullahaladzim, Puteri Saadong. Betul lah Puteri Saadong, tapi kita tidak boleh nak bila kita membaca, mendengar cerita tu, dia ada satu tematik dia punya persamaan daripada pelbagai sumber lah. Okay? Sebab itu dinamakan Puteri Saadong ni sebagai salah seorang pemilik yang cerita yang dimiliki oleh masyarakat di negeri Kelantan lah. Okay. Contoh lain yang saya boleh berikan adalah seperti Hikayat Melayu adalah cerita dan kisah agung tentang bangsa Melayu, dan latar ceritanya pula merupakan pentas agung kisah Melayu dengan puluhan malahan ratusan tempat dan peristiwa. So itu teknik kepengarangan yang hebat di dalam Hikayat Melayu ataupun Sulalatul Salatin lah. Okay. Manakala dalam contoh yang kita lihat iaitu berkaitan dengan teknik kepengarangan yang terdapat di dalam Hikayat Hang Tuah. Yang pertama adalah teknik kepengarangan yang menggunakan ayat song sang. Okay, ayat song sang. Yang mana seperti yang kita sedia maklum, susunan ayat biasa ialah didahului dengan subjek dan seterusnya predikat. Tetapi penulisan songsang, ayat songsang ialah predikat didahulukan dan diikuti oleh subjek. Okay, dalam karya klasik sememangnya mengandungi banyak penggunaan ayat songsang ini. Okay. Yang mana ia berlaku disebabkan oleh berlakunya pengaruh bahasa Arab yang terdapat dalam bahasa Melayu klasik. Okay. Dalam karya agung
Hikayat Hang Tuah pula turut mempunyai ayat songsang. Yang mana hal ini kerana karya agung yang merupakan karya asik, penggunaan klasik, penggunaan ayat songsang dalam hikayat Hang Tuah dapat dikenal pasti melalui beberapa contoh yang berikut. Contoh yang pertama adalah hatta berapa lamanya belayar itu, maka nakhoda itu pun hampirlah akan sampai ke Palembang. Okay. Hatta berapa lamanya belayar itu, maka nakhoda itu pun hampirlah. Okay. Biasanya kalau kita guna ayat, maka hampirlah nakhoda itu. Kita terbalikkan. Tapi di sini dia letakkan predikat dahulu, okay. Subjek subjek dahulu barulah predikat. Okay. Nakhoda. Okay. Hampirlah tu dia punya predikat lah. Okay, yang tu dipetik daripada Hikayat Hang Tuah, muka surat 13. Contoh yang kedua, daripada Hikayat Hang Tuah juga, muka surat 13. Setelah sudah bermuat, okay, maka nakhoda itu pun turunlah ke perahunya, lalu berlayar menuju Palembang. Okay, dia kata setelah sudah bermuat. Okay, kalau dalam bahasa yang ni, setelah pihak nakhoda itu memuat barang-barang ke kapal, maksudnya begitulah, barulah mereka berlayar. Okay, yang tu juga daripada Hikayat Hang Tuah muka surat 13. Okay, iaitu ayat songsang. Okay, yang kedua adalah ayat yang panjang, berulang-ulang dan berbelit-belit. Yang ni saya tak perlu explain, tak apa. Okay, apa dimaksudkan sebagai ayat panjang ni adalah ayat panjang, berulang-ulang dan berbelit-belit merupakan salah satu ciri bahasa Melayu klasik. Penggunaan ayat yang meleret-leret juga dapat dilihat dalam karya klasik ini. Okay, penggunaan ayat yang panjang dalam Hikayat Hang Tuah dapat dilihat melalui petikan yang berikut. Okay, contoh kita dengar. Apabila Tuan Puteri dan segala istana itu mendengar bunyi-bunyian dan melihat segala perintah dewa-dewa turun terlalu banyak datang dengan pakaiannya yang indah, yang terlalu indah-indah. Rata-rata terbang itu pun dengan perhiasan keemasan datang mendapatkan sang pertedewa itu bertatakan ratna mutu manikam, maka Tuan Puteri Pelinggam pun tahulah akan sang pertedewa itu anak raja besar turun dari keinderaan. So, dia punya ayat ni sangat panjang. Okay? Ayat dia meleret-leret, ayat dia terdapat dalam satu cerita ni dia meleret-leret. Okay? And then dia banyak mengulangkanlah, mendengar bunyi-bunyi dan melihat segala perintah dewa-dewa turun terlalu banyak dengan pakaian yang terlalu indah-indah. Okay? So, di situ ada penggunaan ayat yang panjang. Okay, berbelit-belit. Dia punya cerita tu kadang-kadang kita nak faham pun kena baca sekali lagi. Okay, padahal dia nak cerita sikit je. Okay, tapi dia memang teknik penulisan orang dulu-dulu ataupun penulisan orang dalam karya klasik yang bersifat panjang, berulang-ulang dan berbelit-belit tadi. Okay, yang seterusnya adalah dari aspek bahasa. Okay, dari aspek bahasa. Sorry, saya keluar pula. Penggunaan bahasa yang pelbagai sangat berluasa dalam bidang penulisan, terutamanya penulisan karya klasik. Hal ini demikian kerana pada zaman dahulu, masyarakat mempelajari pelbagai bidang bahasa dan kemahiran tersebut diaplikasikan dalam penulisan. Penggunaan bahasa yang pelbagai ini adalah pengaruh daripada masyarakat Arab, Jawa dan Parsi yang datang ke alam Melayu dengan tujuan perdagangan dan menuntut ilmu. Selain daripada itu, terdapat juga penggunaan bahasa istana, terutamanya dalam aspek gelaran. So, dalam aspek bahasa, memanglah bahasa Melayu kita sendiri pun memang banyak pinjaman daripada bahasa-bahasa luar. Kita pinjam daripada bahasa Parsi, kita pinjam daripada bahasa Sanskrit, kita pinjam daripada Belanda, dan pelbagai lagi bahasa lain. Okay? Contohnya adalah seperti bahasa Sanskrit. Okay? Bahasa Sanskrit merupakan bahasa yang digunakan oleh golongan kasta tinggi dalam kalangan masyarakat beragama Hindu. Okay. Oleh hal yang demikian, masyarakat berkasta rendah tidak dibenarkan sama sekali untuk menggunakan bahasa ini. Okay, yang ini sejarah lah. Okay, pada masa ini, bahasa Sanskrit tidak lagi digunakan dan banyak perkataan daripada bahasa Sanskrit ini telah diserap ke dalam bahasa moden. Dalam Hikayat Hang Tuah juga ada menggunakan perkataan Sanskrit. Buktinya dapat dilihat melalui petikan di bawah iaitu maka Baginda pun memandang kepada Laksmana. Okay, Laksmana itu merujuk kepada bahasa Sanskrit lah. Okay. Seraya bertitah, hai Laksmana, apa bicara Laksmana? Kita hendak suruh ke benua Rom itu.
Okey, yang ini daripada Hikayat Hang Tuah 491. Berdasarkan kepada petikan di atas, okey, didapati penulis menggunakan perkataan Sanskrit iaitu perkataan Laksmana. Okey, Laksmana yang mana dalam bahasa Melayu perkataan Laksmana membawa maksud tanda atau markah utama. Okey. Berdasarkan hikayat ini, penulis ingin menegaskan bahawa Hang Tuah yang digelar Laksmana Hang Tuah kerana sifat keperwiraan dan keberanian beliau. Okey, so itu yang merujuk kepada Laksmana dalam bahasa Sanskrit lah, bahasa Melayu lah. Okey, yang kedua adalah bahasa Arab lah. Contohnya, bahasa Arab merupakan salah satu bahasa yang digunakan oleh penulis zaman dahulu dalam penulisan mereka. Okay, sebab itu kita jumpa banyak bahasa-bahasa Arab juga dalam karya-karya agung yang Melayu lah. Okay. Hal ini kerana bahasa Arab ini berleluasa di alam Melayu akibat daripada masyarakat Arab yang berhijrah serta menuntut ilmu di alam Melayu sehingga bahasanya boleh mempengaruhi penulisan karya-karya Melayu. Okay. Hikayat Hang Tuah juga tidak terlepas daripada mendapatkan pengaruh daripada bahasa Arab dan terdapat pelbagai perkataan Arab yang digunakan dalam karya tersebut. Antaranya adalah seperti Bismillahirrahmanirrahim, okay? Wa bihi nasta'inu bi lahi lahi la'ala. Okay? Ini Hikayat Hang Tuah yang amat setiawan kepada tuannya dan terlalu sangat berbuat kebaktian kepada tuannya. Okay, so di situ gunakan ada penggunaan bahasa Arab lah. Okay. Contoh yang seterusnya saya petik daripada Hikayat Hang Tuah juga 132. Setelah baginda mendengar Tun Tuah memikir demikian itu, maka baginda dengan sepah. Okay. Maka disambut oleh Tun Tuah sepah. Raja itu lalu dijunjungnya serta dimakannya. Seraya berkata, daulat tuanku, insya-Allah Ta'ala. Okay, insya-Allah Ta'ala itu adalah bahasa Arab. Disampaikan Allah Ta'ala juga, tuanku ke Majapahit itu dan selamat kembali juga ke Melaka. Okay. Yang tu Hikayat Tuah 132, muka surat 132. Berdasarkan kedua-dua petikan di atas tadi, okay, yang saya berikan contoh tadi, didapati bahawa terdapat penggunaan kata Arab ataupun frasa Arab, iaitu kata atau frasa yang digelapkan. Dalam petikan pertama, penulis menggunakan frasa Arab iaitu Bismillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'inu billahi la'ala. Okay. Manakala dalam petikan kedua, penulis menggunakan perkataan Arab iaitu insya-Allah Ta'ala. Okay, di situ kita boleh lihat ada pengaruh penggunaan bahasa Arab di dalam Hikayat Hang Tuah. Okay. Selain daripada adanya bahasa Arab dan juga bahasa yang Sanskrit tadi, terdapat juga pantun yang dimasukkan di dalam penghasilan karya agung Melayu, karya besar di alam Melayu lah. Okay. Yang mana pantun ini sebagai ragam puisi yang hidup dalam kalangan rakyat dan bersifat kemelayuan. Okay, pantun ini memang ada sifat kemelayuan lah. Di mana pantun khasnya mempunyai sajak dan irama. Okay, pilihan suku kata dan perkataan yang sangat-sangat halus dan juga diteliti satu persatu. Pantun telah sedia hidup dalam masyarakat Melayu sudah lama sebelum orang-orang Melayu tahu menulis dan membaca. Okay. Orang Melayu mencipta pantun untuk melahirkan pelbagai bentuk perasaan dan merupakan satu seni yang indah. Mereka menggunakan pantun untuk berkasih-kasih, memberi nasihat, suka-suka, berjenaka, menyindir dan untuk menyatakan rasa sedih. Okay, itu adalah pantun. Pantun ialah karya puisi Melayu lama yang bukan sekadar syarat dengan makna tetapi juga padat dengan nilai keindahannya. Nilai keindahannya dapat dilihat jika kita sensitif dan peka dengan struktur binaan dan gaya bahasa sesebuah rangkap pantun. Yang ini dipetik daripada Muhammad Rashid Marais 2011, muka surat 67. Jadi dalam Hikayat Hang Tuah juga banyak pantun yang dimasukkan oleh pengarang teks. Terdapat satu adegan Hang Tuah berbalas pantun bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya. Mereka berbalas pantun sambil bersukaria di Taman Larangan Bentara Majapahit. Okay. Hang Jebat dan Hang Kasturi memulakan pantun yang berikut. Okay. Ini pantun-pantun yang terdapat di dalam Hikayat Hang Tuah lah. Contoh yang pertama adalah Hang Jebat dan Hang Kasturi, budak-budak Raja Melaka. Jika hendak, jangan dicuri, marilah kita bentang mata. Okay.
Kemudian Laksmana pula menjawab pantun tersebut. Lokan melata di perahu, belah baling bertandan. Bukan aku tiada tahu, akulah hulu balang, minta lawan. Okay, kemudian sambunglah pula dia orang sambung lagi. Adakah perisai bertali rambut, rambut dipintal akan cemara. Adakah bisa tahu takut, kami pula muda lagi perkasa. Okay, dan disambut lagi oleh Hang Li-Kyu dengan bunyi, ambil galah kaitkan jantung, banyak makan di jalan. Pada Allah tempat bergantung, datang tombak kita melawan. Jadi ini adalah contoh-contoh pantun yang terdapat di dalam Hikayat Hang Tuah. Jadi itu sahaja berkaitan dengan estetika bahasa yang terdapat di dalam karya, yang mana untuk topik pada hari ini kita telah menyentuh mengenai estetika dari segi bahasa dan juga kepengarangan di dalam karya. Okay? So elemen-elemen inilah secara keseluruhannya yang akan memberikan nilai keindahan, nilai estetik, okay, nilai keindahan kepada karya-karya sastra, di mana elemen-elemen bahasa, okay, ada elemen bila sentuh bahasa tadi kita ada bahasa berkias, bahasa beralas, okay, ataupun bahasa-bahasa yang melibatkan penggunaan bahasa yang uh, ringkas dan padat. Okay? So itu adalah bahagian bahasa. Kemudian dari segi kepengarangan pula, kita tengok macam mana seseorang pengarang yang berjaya menghasilkan karangan mereka untuk disampaikan kepada khalayak. Okay? Yang menyebabkan kita bila kita membaca akan terkesan dari segi peristiwa, perlakuan, tindak tanduk, apa yang berlaku kepada watak, nasib watak tersebut. So, semua itu kita akan lihat apabila kita meneliti nilai estetika dalam bahasa dan kepengarangan yang berfokus kepada Hikayat Hang Tuah pada hari ini. Jadi sebelum saya mengakhiri kelas, saya nak hadiahkan anda semua dengan sebuah pantun lah. Okay. Marilah kita menanam padi, padi ditanam di dalam bendang. Marilah kita menabur budi supaya kita dikenang orang. Okey, itu sahaja untuk topik pada hari ini. Sebelum saya mengakhiri kelas, sekali lagi saya buka QR code untuk anda imbas kehadiran mengikut kelas masing-masing untuk kehadiran kuliah pada 29 Mei 2022. Sila ikut kelas masing-masing. Okey, sila scan QR code kelas masing-masing. Yang pertama, untuk kelas SCK1 di bawah Dr. Sarah, tolong scan yang ni. Manakala pelajar dalam kumpulan yang kedua, SCK2, kelas Dr. Firdaus, tolong scan QR code yang kedua. Dan untuk kelas SCK3 bersama dengan saya sendiri, scan QR code yang bahagian ketiga ini untuk kehadiran anda bagi kelas pada 29 Mei 2022. Okay, so saya akan buka QR code untuk satu tempoh dan lepas tu kita akan akhiri kelas dan terima kasihlah kepada anda semua yang telah menyertai kelas pada hari ini. Okey semua, so saya harapkan anda semua telah pun scan QR code attendance ini untuk kelas masing-masing. Okey, pastikan awak scan mengikut kelas anda. Okey, bukan masuk kelas orang lain. Sebab nanti kalau awak scan yang kelas lain punya, dia tak akan capture your attendance untuk kelas hari inilah. Sekiranya ada soalan daripada anda berkenaan dengan topik pada hari ini, iaitu estetika dan dalam bahasa dan juga kepengarangan dalam Hikayat Hang Tuah, boleh rujuk kepada saya. Okay. Kalau pelajar daripada grup saya, dia tahulah bertanya dalam grup. Kalau pelajar daripada kumpulan lain nak tanya juga, boleh ajukan kepada saya di dalam grup anda. Okay. Itu sahaja perjumpaan kita. Terima kasih semua kepada yang telah mengikuti kelas secara rakaman pada hari ini. Okay. Dan jangan lupa topik yang saya kongsikan ini adalah berkaitan dengan topik estetika dalam konteks kesusastraan. Sekian sahaja untuk kelas pada kali ini. Sehingga jumpa lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa,
Aram Melintang minggu hadapan saya akan buat secara live lah. Maksudnya kita akan buat secara Google Meet dan sebagainya untuk kelas. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekian, terima kasih. Bye semua.